Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'un al-ummati wa farij anna al-humuma wal-ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nikmat-nikmat dan menunaikan segala hajat-hajat. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita dengan pelbagai anugerah yang kadang-kadang kita tidak memintanya, bahkan Allah memberinya tanpa sebelum kita memintanya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada para sahabat, golongan ahlul bait, para kekasih Allah, pecinta-pecinta ilmu dan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali setelah beberapa malam kita tawakuf mengenai pengajian kitab hikam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepahaman kepada kita mengenai apa yang kita baca. Dan insyaAllah kita akan sampai kepada muka surat 80. Sampai pada muka surat 80. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kaifa tukhraqu laka awaidu wa anta lam tukhriq min nafsika al-awaid. Ni agak salah tajuk sikit Baik, kita sambung ke surat 80 surat 80. Muka surat 80 yang atas sekali Kaifa tukhraqu laka awaidu wa anta lam tukhriq wa anta lam tukhriq min nafsika al-awaid. Maksudnya, betapa disalah bagimu segala adat dengan sebab terbuka asrar daripada segala yang aib-aib. Padahal engkau tiada menyalah segala adat daripada dirimu dengan meninggalkan adabmu yang jahat. Ini berkaitan dengan perkara karamah. Karamah maksudnya, betapa salahnya bagimu segala adatmu dengan sebab terbuka asrar. Dengan terbuka asrar daripada segala yang raib-raib. Segala yang raib-raib, padahal engkau tiada menyalah segala adat daripada dirimu dengan meninggalkan adabmu yang jahat. Ataupun dengan maksudnya bagaimana engkau boleh mempolehi hal-hal yang luar biasa. Dia panggil yang mencari adat. Padahal engkau tidak dapat menembusi kebiasaan buruk kamu daripada nafsu. Maksud dia, bagaimana betapa disalahkan bagimu segala adat bagimu segala adat dengan sebab terbuka asrar daripada segala yang raib-raib. Maka bagaimana seseorang tadi nak mendapat perkara yang raib, perkara yang menyalahi adat. Disalah bagimu segala adat, yakni perkara yang menyalahi adat dipanggil karamah.
Bagaimana kamu nak mendapat perkara yang ajaib, perkara yang menyalahi adat, dengan sebab terbuka asrar, yakni terbuka rahsia-rahsia hati daripada segala yang gaib, dari perkara yang kita tidak ketahui. Allah Ta'ala boleh buka, seperti dibukanya kasyaf kepada seseorang. Padahal engkau tiada menyalahi segala adat daripada dirimu dengan meninggalkan adat moyang jahat. Padahal kamu ini tidak meninggalkan adat kebiasaan kamu dengan akhlak yang buruk. Maka seseorang yang inginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia meninggalkan kebiasaan keburukan yang ada pada dirinya. Maka apabila seseorang itu masih mengekalkan perkara yang buruk pada dirinya, maka dia tidak akan dapat terbuka segala rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada hamba-hambanya seperti perkara-perkara gaib, diberitahu perkara gaib ataupun perkara yang menyalahi adat, perkara yang luar biasa. Ia disebabkan adalah seseorang tadi yang telah berjaya menyucikan akan hati dia. Maka bila mana kamu tidak mampu lagi menyucikan hati, bila mana kamu masih lagi mengikuti hawa nafsu, maka menyebabkan bahawa kamu tidak akan terbuka segala pintu rahsia-rahsia Allah ataupun mendapat karamah. Maka karamah ini dipanggil perkara yang menyalahi adat. Orang panggil karamah, orang kampung orang tua panggil keramat. Keramat satu kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hambanya yang saleh, terdiri daripada para wali-wali Allah Ta'ala. Maka karamah pada umumnya tidaklah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tanpa sebab. Ada sebab-sebab yang tertentu. Bahkan dengan sebab-sebab yang tertentu ini, kadang-kadang Allah memberi kepada seseorang tadi tentang karamah, kemuliaan. Maka seseorang itu akan dapat kemuliaan di sisi Allah bila mana dia meninggalkan kebiasaan yang buruk yang ada pada dirinya. Dan dikatakan juga bahawa maka tiada terbuka alam kudrat bagi orang yang lagi tinggal segala bahagian nafsunya sezarah. Apabila masih lagi ada bahagian nafsunya walau sedikit pun, maka tidak akan terbuka alam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang tadi, selagi mana ada bahagian nafsu, sama ada nafsu itu maknanya dalam dia beramal. Maka sembahyanglah dia, sembahyang dalam nafsu. Berzikirlah dia, berzikir pun dalam nafsu. Maka selagi mana kita beribadat masih lagi terlekat nafsu, maka tidak akan terbuka, akan tidak dapat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah. Boleh jadi kita kena tengok adakah amalan-amalan yang kita lakukan, sama ada dalam sembahyang, sama ada melibatkan zikir, hatta kita berdoa pada Allah, adakah di dalamnya ada bahagian nafsu. Kalau di dalamnya ada bahagian nafsu, maka amalan tadi, sama ada semayang, sama ada zikir, sama ada berdoa, sama ada apa-apa amalan yang dilakukan itu, apabila ada bahagiannya nafsu, dia tidak akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bentuk orang itu Allah Taala memberi kemuliaan, di antaranya Allah memberi karamah, yakni perkara-perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa yang Allah Taala beri kepada maknanya orang-orang yang tertentu. Maka perkara yang luar biasa ni, yang pertama dia panggil mukjizat. Mukjizat ini dikurniakan kepada para nabi-nabi dan para rasul. Dalam keadaan dia mengaku dia nabi, dia mengaku dia rasul, dan mukjizat ini tidak ada tandingan. Ini diberi kepada mukjizat, diberi kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, diberi kepada awliya. Ini dipanggil karamah. Karamah ni maknanya diberi kepada orang-orang yang tertentu yang soleh di sisi Allah.
Ini dipanggil karamah, perkara yang luar biasa. Ada ulama mengatakan bahawa mukjizat lepas daripada dilantik menjadi nabi dan rasul, sebelum dilantik menjadi rasul itu dia panggil irhas. Irhas, IRHAS. Irhas ini dikatakan bahawa perkara yang luar biasa tetapi sebelum menjadi nabi ataupun rasul. Maka ini irhas. Kemudian setelah menjadi nabi, menjadi rasul, dia panggil mukjizat. Dan ada pun bagi orang yang soleh itu dikatakan dia terdiri daripada wali Allah, itu dipanggil karamah. Itu dipanggil karamah. Dan kemudian yang keempat dipanggil ma'unah. Ma'unah pertolongan Allah bagi orang-orang yang mungkin tidak mencapai makam seperti wali-wali Allah tetapi orang awam. Tapi orang awam yang biasa itu dipanggil ma'unah pertolongan. Contoh ma'unah ni macam mana? Contoh ma'unah ni seperti kalau orang tu naik kenderaan, tiba-tiba kenderaan tu habis minyak. Tapi kenderaan tu boleh lagi berjalan. Boleh lagi berjalan sampai ke destinasi yang dituju tadi. Maknanya apa? Itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil ma'unah. Ma'unah. Maka ini perkara yang luar biasa. Semuanya Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya yang tertentu. Ia melibatkan, maknanya orang-orang tadi yang telah menyucikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka selagi mana ada bahagian nafsu dalam kamu melakukan amal ibadat, maka bagaimana mungkin seseorang tadi nak mendapat karamah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dikatakan lagi, maka tiada lagi tinggal segala bahagian nafsunya sezarah. Maka barang siapa tiada keluar daripada segala iradatnya, segala kehendaknya, yakni kehendak nafsunya itu tadi, nascaya tiada dipolehnya pada yang segala yang dituntutnya. Jadi dikatakan bahawa selagi mana orang tadi tidak keluarkan dirinya daripada nafsu, maka selagi itu dia tidak akan dapat apa yang ia cari, yang terdiri daripada kemuliaan Allah. Jika seseorang hamba menginginkan supaya Allah Ta'ala menganugerahkan dia kepadanya karamah, sebagai contohlah, inginkan karamah dengan erti kata yang luas, dapat seperti apa? Dapat mengobati penyakit contohnya, ataupun mendapat ilmu pengetahuan yang luar biasa, ataupun dapat berjalan di atas air, ataupun dapat terbang di atas udara. Maknanya maka anugerah tersebut tidak akan dikurniakan, tidak akan dapat anugerah seperti berjalan atas air, terbang atas udara, ataupun mendapat maknanya harta benda yang tidak tanpa diusaha, dan seumpamanya ini, maka seseorang itu tidak akan dapat perkara yang luar biasa, anugerah daripada Allah Ta'ala, hinggalah seseorang tadi menghancurkan nafsu yang ada pada dirinya. Maka apabila kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu telah dimusnahkan, telah dihilangkan, maka barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan dia dengan mengurniakan dengan pelbagai-bagai hal yang luar biasa tanpa diduga-duga. Maknanya sebab tu orang-orang yang soleh, wali-wali Allah, mereka tidak hairan. Mereka tidak bimbang kadang-kadang. Sebab apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah, kekasih Allah ni, dia tidak bimbang, tidak sedih. Kadang kurniaan Allah yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. Disebabkan apa? Disebabkan mereka adalah orang yang berjaya menghilangkan ataupun yang telah berjaya mengalahkan nafsu. Mengalahkan nafsu tadi. Maka teringat salah seorang tuan guru kita, kalau dia sebut selalu sampai. Dia kata tak ada orang nak bagi kenderaan buruk, besok sampai kenderaan baru. Tak ada orang nak bagi tanah sikit, orang pun datang bagi hadiah tanah. Maknanya dia cakap tu, saya cakap sampai saja apa yang dia cakap. Tapi kita tengok, oh hebat, tuan guru kita ini hebat. Tapi sebenarnya
itulah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan ia ini telah berjaya menghancurkan nafsu dia. Ni ada persoalan, apakah itu ma'unah? Ma'unah pertolongan Allah yang Allah beri kepada orang biasa macam kita. Yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang biasa, tetapi orang biasa yang soleh, yang berjaya melawan hawa nafsu. Hanya tak mampu ibadat banyak. Contohnya, orang ni maksiat dia tak buat, tapi ibadat tak banyak. Ada pun para wali Allah, mereka ini tinggal maksiat, ibadat banyak sehingga Allah bagi. Maka dapat pertolongan ma'unah. Ma'unah ni pertolongan Allah. Seperti ketika mana dia perlukan hajat, Allah Ta'ala tunaikan hajat dia. Macam Ustaz bagi contoh tadi, naik kenderaan, tiba-tiba minyak habis. Minyak habis kenderaan dia. Tapi kenderaan dia tetap boleh berjalan sampai ke destinasi. Itu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok. Kemudian dikatakan lagi. Dan adalah menyalah segala adat. Menyalah segala adat ni perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa. Adalah menyalah segala adat daripada dirimu itu dengan tahqiq segala adab dalam hadrat Tuhanmu. Seseorang itu mendapat perkara yang luar biasa dalam kehidupan dia adalah disebabkan dia sudah benar adab dia dengan Allah. Allahumma zuqna husnal adab fi jami'il ahwal. Ini di antara doa. Yang dulu kita telah bagi tahu, kalau boleh para jamaah baca doa ini. Allahumma zuqna husnal adab fi jami'il ahwal. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami sebaik-baik adab dalam setiap keadaan. Maka seseorang tadi tidak akan dapat sesuatu yang luar biasa sehingga telah tahqiq dia. Dia telah benar-benar beradab dalam segala ibadat dia kepada Allah. Maka dia telah tahqiq, yakni telah sebenar-benar segala adab, yakni melaksanakan segala adab dalam hadrat Allah, yakni dalam dia duduk di hadapan Allah. Bila dia duduk di hadapan Allah, dia benar-benar menjaga adab. Maka ketika semayang, dia jaga adab ketika semayang. Ketika dia baca Quran, dia menjaga adab ketika baca Quran. Ketika dia ini berzikir, dia jaga adab dalam berzikir. Ketika dia berada dalam majlis ilmu, dia beradab dalam majlis ilmu. Setelah segala adab itu, dia benar-benar tahqiq, benar-benar dia laksanakan. Ketika dia di hadrat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia perkara yang luar biasa. Perkara yang menyalahi adat. Ini kita kena percaya karamah. Kata ulama, tidak boleh kita menolak karamah. Kerana karamah ini salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam rukuk iman memang tidak ada percaya pada karamah. Tetapi dalam rukuk iman ada percaya pada kitab. Percaya pada Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ada menceritakan tentang keajaiban, karamah-karamah. Seperti Siti Maryam yang beribadat-ibadat, tiba-tiba ada makanan depan matanya. Maknanya, ini karamah yang Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran. Maka kita wajib mempercayainya. Maka seseorang tadi, bila betul-betul dia sudah jaga adab dia dengan Allah, dan dia jaga dalam sekian amal ibadat dia kepada Allah Ta'ala, maka Allah mengurniakan kepada dia perkara-perkara yang luar biasa. Dan yang demikian itu dengan 3 perkara. Macam mana nak dapat karamah ini? Maknanya di antara sebab seseorang itu mendapat karamah dengan sebab 3. Apa dia? Yang pertama mendirikan fardu, yakni dia menjaga ibadat-ibadat yang wajib. Ibadat wajib dia jaga. Seperti dia menjaga sembahyang. Seperti bagaimana menjaga sembahyang? Seperti sembahyang di awal waktu. Sembahyang berjemaah. Menjaga kekhusyukan di dalam sembahyang. Maka yang pertama yang menyebabkan Allah Ta'ala memberi karamah kepada dia, yakni mendirikan fardu. Maka fardu itu ibadat yang wajib. Sama ada sembahyang, sama ada puasa, sama ada dia mengerjakan ibadat
zakat ataupun haji dan seumpamanya itu, dan ketika mana sahaja dia menunaikan ibadat yang wajib, dia menunaikan dengan sebaik-baik. Itu tanda orang-orang yang saleh di sisi Allah. Maka yang pertama, dia menunaikan yang wajib. Yang kedua, dia berpaling daripada makhluk. Dia berpaling daripada makhluk, yakni tidak bergantung dengan makhluk dan dia tidak terpengaruh dengan makhluk. Bahkan dikatakan bahawa makhluk itu tidak memberi kesan kepadanya, yakni kepada hatinya. Maka ramai mana manusia disebabkan makhluk, disebabkan orang yang dikasihi, akhirnya meninggalkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua, berpaling dia daripada makhluk, yakni tidak disibukkan dia dengan makhluk. Sama ada dia nak uzlah ke, ataupun dia bergaul dengan orang, tapi hatinya tidak disibukkan dengan makhluk. Maka yang kedua, di antara yang mendapat karamah, yang kedua adalah berpaling dia daripada makhluk, yakni tidak menyibukkan diri dengan makhluk. Dan yang ketiga, melebihkan sidik yang jadi daripada tahqiq ubudiyah yang mewajibkan bagi takluk pada rububiyah, yakni benar dalam ibadat. Yang ketiga, benar di dalam ibadat dia. Ketika mana dia melakukan ibadat yang mana dia bergantung dengan sifat rububiyah Allah, sifat bergantung dia dengan Allah maknanya. Jadi dikatakan bahawa sebab orang yang bergantung dengan sifat rububiyah seperti apa? Dia melihat Allah Ta'ala Maha Kaya, dia melihat Allah Ta'ala Maha Mulia, dia melihat Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Contohnya. Ini di antara seseorang tadi dalam beribadat, dia telah melaksanakan hak rububiyah. Dan dalam dia beribadah, benar dia dalam ibadah. Yakni seperti ikhlas ketika mana dia melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, dan yang mengesahkan ibadat itu dengan melazimkan fakih. Ini kata ulama sufi. Siapa dia? Seperti Syekh Abu Hasan Syadzili. Sah orang itu benar-benar ubudiyah pada Allah. Sah orang itu memang benar-benar dia tahqiq dia. Dia ini maknanya mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dengan apa dia? Dengan bersifat dengan sifat kehambaan. Mana sifat kehambaan tadi? Iaitu melazimkan fakir. Merasa dirinya fakir, benar-benar bergantung hajat dengan Allah. Kemudian rasa dirinya lemah. Kemudian dalam waktu yang sama, dia merasa dirinya daif sangat. Lemah ni maknanya terbatas, dirinya terbatas. Dan lemah ini bermakna dia sangat bergantung dengan Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama, dia merasa hina kerana menyadari tentang asal kejadiannya tadi. Dan menyadari bahawa yang maha mulia itu adalah Allah. Bila mana seseorang tadi, ketika mana dia beribadah pada Allah, dia memakai pakaian kehambaan. Merasa fakir, merasa hina, merasa lemah, merasa daif, itu memakai pakaian kehambaan. Orang yang memakai pakaian kehambaan ketika mana beribadat, itu dikira orang yang benar-benar, maknanya orang yang benar-benar melakukan ubudiyah kepada Allah. Benar-benar sah ubudiyah dia katanya tadi. Dan taklukkan olehmu pada segala sifat Tuhanmu. Dan kamu kena takluk dengan segala sifat Tuhan kamu. Apa makna takluk? Bergantung kamu dengan segala sifat Tuhanmu. Macam mana nak bergantung ni Ustaz? Kita kena faham sifat Allah, sifat rububiyah. Sifat rububiyah ada 4. Yang pertama, Allah Maha Kaya. Yang kedua, Allah Maha Mulia. Yang ketiga, Allah Maha Berkuasa. Kerana maknanya yang keempat, Allah Maha Kuat. 4 sifat rububiyah. Ketika mana kita melakukan amal ibadah kepada Allah, kita bergantung dengan sifat ini. Sifat yang menunjukkan kita ubudiyah. Maka kita tak boleh, kita tak mampu nak beribadat kecuali Allah yang Maha Kuat membantu kita. Dan kita ini fakir, tak ada apa-apa. Kita ini tidak ada harta, kita tidak ada kedudukan.
Sebenarnya kita hanya bergantung dengan Allah yang maha kaya. Tiba-tiba orang puji kita, orang kata kita bagus. Kita tidak ada kemuliaan. Yang ada kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, dan kalau kita ada pangkat, kita tidak ada kuasa. Yang ada kuasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang itu telah bergantung dalam hatinya tentang sifat rububiyah ini, tentang sifat dia dengan Tuhan tadi, dia bergantung dengan sifat Allah Ta'ala tadi. Maka permulaan menyalahi adat. Dalam waktu yang sama, dia pemulalah meninggalkan perkara-perkara yang membawa kepada nafsu. Setelah bergantung, permulaan menyalahi adat, maknanya Allah akan mula memberi kepada dia sesuatu yang luar biasa. Yang dia tidak maknanya meninggalkan perkara yang luar biasa. Dia mula didapati perkara, dia diberi oleh Allah perkara yang luar biasa. Bila hatinya bergantung dengan sifat rububiyah tadi. Ada soalan, apakah sifat manusia yang paling Allah Ta'ala suka? Yang pertama, manusia itu tidak syirik kepada Allah. Itu paling Allah Ta'ala kasih. Mana siapa yang dia tidak syirik kepada Allah, Allah Ta'ala kasih kepada hambanya tadi. Yang kedua, hamba yang mengenal akan dirinya sebagai hamba dan meletakkan hak Allah Ta'ala sebagai ketuhanan. Sebagai Allah. Maknanya sifat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka itu antaranya. Baik, kita sambung balik. Dan bila sahaja dia sudah bergantung sifat dia dengan bergantung dengan sifat Allah, disitulah permulaan Allah memberi kepada dia perkara yang luar biasa. Jadi contohnya macam mana? Contohnya bila dia merasa dia sudah tidak ada kekuatan. Itu semua kekuatan Allah. Ketika orang muliakan dia, walaupun orang muliakan dia, dia merasa dirinya hina. Di sisi Allah. Dan ketika mana saja dia diberi pangkat, maka dia walaupun diberi pangkat, dia merasakan bahawa dia tidak ada kuasa. Yang ada kuasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah dalam hatinya begitu, maka Allah akan campakkan dia, beri kepada dia perkara-perkara yang luar biasa. Yang dia tidak sangka Allah Ta'ala beri kepada dia. Setelah dia meletakkan dirinya itu dengan bersifat kehambaan. Lemah, da'if, hina, fakir, dia belaka. Maka di situlah Allah memberi pertolongan pada dia. Memberi perkara yang menyalahi adat. Maka perhimpunan menyalahi segala adat itu dengan menetapkan segala adab. Tiada dengan bersungguh-sungguh dalam talab. Dan dia tidak semestinya bersungguh-sungguh dalam meminta. Dan bila sahaja dia ini, maknanya menghimpunkan segala adab dia dengan Allah, maka Allah memberi kepada dia tanpa dia meminta-minta. Sebab itu sang wali Allah, dia tak banyak minta. Dia tidak banyak minta. Kerana apa? Kerana dia tahu dia sebagai hamba, maka dia menyibukkan diri dengan ibadah. Bila dia sibukkan diri dengan ibadah, tanpa dia meminta-minta, Allah Ta'ala bagi. Dan bila Allah memberi kepada dia itu, itulah di antara dikatakan perkara karamah yang Allah datangkan kemuliaan kepada dia. Jadi begitulah. Kadang-kadang tanpa dia minta, tiba-tiba dia berjalan atas air. Tanpa dia meminta, tiba-tiba boleh pergi ke satu tempat dengan sekelip mata. Ini orang para wali Allah Ta'ala ni, dia dapat itu dengan sebab apa? Dia bukan kerana sebab dia sungguh minta jadi wali, tidak. Dia itu mendapat itu dengan sebab kesungguhan dia melawan hawa nafsu. Baik, kita sambung lagi. Sambung lagi. Yang berkaitan dengan tajuk kita malam ni, ma sya'nu wujudat talab. Ma sya'nu wujudut talab, innama sya'nu an tawzuqa husnal adab. Tiada pekerjaan kepujian yang menyalahi segala adat itu wujud dituntut. Maknanya apa-apa permintaan, tiada pekerjaan yang kepujian pada menyalahi segala adat itu wujud tuntut.
Hanya saja pekerjaan itu bahawa dianugerahi engkau akan sebaik-baik adab. Jadi dikatakan bahawa perkara yang menyalahi adat yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang itu bukan sabit dia banyak meminta. Tetapi disebabkan baik adab dia dengan Allah. Sebab tu para jamaah kadang-kadang orang yang soleh dia tak banyak cari rezeki. Tapi dia banyak sibuk ibadat. Tapi Allah beri rezeki dia banyak. Tapi ada orang meminta, ya Allah murahkan rezeki aku, murahkan rezeki aku. Macam-macam cara, macam-macam amalan untuk nak dapat murahkan rezeki. Tetapi Allah tak kurniakan juga pada dia. Kecuali sedikit sahaja. Jadi di sini kita dapat faham. Kurniaan Allah ni bukan duduk kesungguhan kita meminta. Tetapi kurniaan Allah duduk kepada bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah juga dengan doa. Dan di sini juga kita dapat fahami bahawa tiadalah satu keadaan seperti doa itu yang kita minta tadi itu adalah menjadi tujuan utama. Bukan. Tetapi tujuan utama tadi adalah kita ini maknanya dianugerahkan oleh Allah Ta'ala adab yang baik dengan Allah. Baik. Kita tengok. Dan dikatakan lagi, hanya saja pekerjaan itu bahawa dianugerahkan engkau akan sebaik-baik adab. Maka di antara perkara yang dikatakan anugerah Allah, Allah memberi kamu sebaik-baik adab. Dan sebaik-baik adab itulah yang menyebabkan Allah memberi apa yang kamu hendaki. Bahkan, dengan sebaik-baik adab, Allah memberi juga dengan perkara yang kamu tidak meminta. Tetapi Allah memberi kepadanya. Baik. Lalu dikatakan bahawa dianugerahkan engkau akan sebaik-baik adab dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya. Dan yakni kamu serahkan segala pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan reda pada barang yang telah dibahagikan bagimu. Dengan cara juga kamu ni reda dengan apa yang Allah tetapkan kepada kamu. Bila Allah Ta'ala tetapkan kepada kita sesuatu, maka hendaklah kita ini reda. Reda dengan yang apa Allah Ta'ala bagi. Dan tiada menuntut, yakni tiada kamu berdoa, meminta daripadanya barang yang tiada baginya. Tiada baginya. Dan mendirikan segala fardunya dan mengikut segala sunnahnya dan menyalahi manusia dengan perangai yang baik dan mendirikan pada segala haknya atas bersifat kaya daripada tiap-tiap makhluk pada jalan rujuk ia kepada meninggalkan ikhtiar dan berdiri pada sifat iftiqar serta memutuskan munaza'ah dan iradat dan juga takbir. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi, bila dia itu meminta kepada Allah, permintaan tadi bukanlah matlamat utama. Tapi matlamat utama adalah dianugerahkan Allah sebaik-baik adab ketika mana berdoa pada Allah. Bagaimana? Dengan cara seorang tadi dia reda dengan Allah. Dia reda dengan Allah dan dia ini reda dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Dan dia pula tidak meminta dengan sesuatu yang tiada baginya. Jadi kalau dia meminta kepada Allah Ta'ala, yakni dia meminta dengan sesuatu yang memberi kebaikan kepada diri dia. Ataupun membawa kepada mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti dia meminta untuk menjadi orang yang ikhlas dalam amal. Itu baru ya. Ikhlas di dalam amal. Dan mengikut segala sunnah. Ataupun menjadi orang yang beribadat dan ikhlas dan mengikut sunnah Nabi. Dan menyalahi manusia dengan perangai yang baik. Dengan perangai yang baik. Dan dia tidak mengikuti manusia. Dan berakhlak dia dengan perangai yang baik dan mendirikan pada segala sifatnya atau bersifat kaya pada tiap-tiap makhluk. Maka dia juga tidak berhajat kepada makhluk, hanya berhajat kepada Allah. Baik.
dalam kita meminta kepada Allah, yang pertama, bila kita meminta, sebaiknya mintalah sesuatu yang kita perlukan. Mintalah sesuatu yang kita perlukan. Maknanya, macam mana sesuatu yang kita perlukan? Baik, kita perlukan ibadat. Allah perlu menyuruh kita beribadat. Maka kita perlukan ibadat yang baik. Maka seperti apa? Seperti meminta kepada Allah agar dapat menunaikan ibadah. Dapat mengikut sunnah Nabi. Dan dapat meninggalkan perangai yang buruk pada orang. Dan dapat mengekalkan akhlak yang baik. Maknanya, dan minta kepada Allah sebagai kita tidak berhajat kepada makhluk. Hanya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita meninggalkan jalan kita memilih. Kita kata, saya kena begini, saya kena begini. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita duduk kekal dengan sifat kita iftiqah. Hanya berhajat kepada Allah. Dan juga kita meninggalkan munaza'ah. Ataupun berbantah-bantah, merungut. Kenapa Allah tak tunaikan hajat. Kenapa maknanya kita ini mempersoalkan Allah Ta'ala. Ataupun kita mentakbir, ya Allah, aku nak begini, ya Allah, aku nak begini, ya Allah. Serahkan kepada Allah. Yang paling penting, adab ketika kamu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, ada satu perkataan. Saya tak tahu, perkataan ini dikira amat dimukai Allah. Kamu berdoa kepada Allah, perkataan ini, kalau kamu sebut, maka membawa kepada kamu dikira menghina Allah. Wal-iyazubillah. Kerana apa? Kerana tidak ada adab. Kerana tidak ada adab di dalam berdoa. Seperti apa? Seperti kita berkata, ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa engkau tidak makbulkan doaku? Maknanya, ini menyalahi adab. Seperti seolah-olah menganggap bahawa Allah ini tidak mengambil berat hal makhluknya, hal hambanya. Ataupun termasuk juga, itu perkataan yang pertama. Adapun perkataan yang kedua, mengatakan bahawa, ya Allah, ya Tuhanku, engkau, maknanya, ya Allah, ya Tuhanku, tunaikanlah hajatku seandainya engkau ingin, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya engkau berkuasa, seandainya engkau bersetuju, maka tunaikanlah hajatku. Ia tidak boleh berkata begitu. Kerana apa? Kerana seolah-olah memberi macam pilihan kepada Allah Ta'ala. Kalau mu setuju, mu tunai. Kalau tak mau setuju, ikut pandangmu lah. Itu tak boleh. Kita berdoa dengan seumpamanya itu. Atau kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya engkau berkuasa, maka tunaikan hajat aku. Ini pun tak boleh berdoa macam itu. Bahkan macam mana kita berdoa dalam keadaan kita yakin Allah Ta'ala kabulkan. Kita yakin Allah Ta'ala kabulkan. Atau kita berkata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak tunaikan hajat aku? Itu juga tidak boleh mengatakan demikian. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah berjanji bahawa segala permintaan itu akan ditunaikan oleh Allah. Baik, dalam doa terpecah pada dua. Satu dia panggil doa meminta. Yang kedua dia panggil doa memuji. Maka doa memuji lebih afdal daripada doa meminta. Kerana doa itu sebenarnya bukan menyuruh kita ini menginginkan mengikut kehendak nafsu kita, tetapi doa itu adalah menginginkan kita menyedari bahawa keadaan kita ini hanya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baik, ada dua, satu dia panggil doa puji, satu dia panggil doa minta. Maka doa puji lebih afdal daripada doa meminta. Maka doa ini ada dua. Satu yang berkaitan dengan dunia, satu yang berkaitan dengan akhirat. Maka ulama mengatakan begini, kalau berkaitan dengan akhirat, maka afdallah kamu meminta.
Tetapi kalau berkaitan dengan dunia, maka afdal kamu memuji. Begitu. Maka kalau kita nak minta akhirat, contohnya apa? Nak minta syafaat, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah syafaat Nabi-Mu. Kita minta, itu bagus. Tidak ada masalah. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan aku daripada neraka. Itu benar. Tidak ada masalah. Maka ulama kata, kalau akhirat, afdal kamu meminta. Kalau dunia, sesuatu yang di dunia, afdal kamu memuji. Afdal hanya kamu memuji. Maka tak apa kita nak meminta, kerana kita berhajat kepada Allah. Tapi kalau perkara yang berkaitan dunia, maka kita serah pada Allah. Itulah yang sebaiknya, tapi dengan banyak memuji Allah Ta'ala. Lalu kata ulama mengatakan bahawa barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah, seperti dia sibuk dengan baca Quran, dia sibuk dengan majlis ilmu, dia sibuk baca Quran, dia sibuk bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak meminta kepada Allah Taala, maka Allah akan memberi kepada dia sesuatu yang dia tidak minta dan memberi yang lebih baik daripada orang yang meminta. Maknanya seorang tadi bila mana sahaja dia sibuk baca Quran, sibuk zikir, sibuk majlis ilmu, Allah tunaikan habis hajat-hajat dia. Seorang yang sibuk beristighfar, sibuk-sibuk, maka Allah Ta'ala tunaikan hajat dia. Orang yang sibuk nak semayang taubat, orang yang sibuk nak bertaubat, Allah Ta'ala tunaikan hajat dia. Maka di atas muka dunia, bila orang itu menyibukkan dia dengan ibadat, Allah Ta'ala tunaikan. Walaupun dia tidak meminta. Namun dekat negeri akhirat, afdal kamu meminta, ya Allah, kurniakan kami husnul khatimah. Kurniakan kami keselamatan ketika pada mahsyar. Kurniakan kami mendapat surat amalan di sebelah kanan. Kurniakan kami diberatkan amalan. Kurniakan kami syafaat Nabi. Kurniakan kami selamat daripada titian siratal mustaqim. Itu tidak mengapa kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian dikatakan lagi, apabila sahaja seorang tadi, dan tiadalah engkau lihat kepada segala penghulu kita, anbiya, tak kala bala mereka itu, maka tiada ikhtiar, tiada pilihan seseorang daripada mereka. Mereka tak pilih pun sesuatu serta Allah, bersama dengan Allah, dan tiada menghendaki mereka itu daripada lainnya, daripada barang yang dikhendaki. Dia tak minta dari yang lain daripada apa yang dia khendak bagi mereka itu. Maka adalah tuntut tiap-tiap seorang daripada mereka itu, daripada para Nabi Rasul itu, pada barang yang telah dipahamkan daripada Allah. Allah pahamkan dia tadi, dan barang yang telah diketahuinya daripada muradnya, daripada maksud di dalamnya, di dalam doa. Maka kata dia, kalau kamu tengoklah kepada para Nabi, para Rasul, kamu tengok kepada para Nabi, para Rasul, mereka itu adalah orang-orang yang Allah Ta'ala bagi faham mereka. Maka dengan sebab itu, kamu tengok para Nabi, iaitu Rasul kita, dia tidak ada pilihan. Dia tak minta. Dia tidak meminta sesuatu dengan Allah. Kerana dia tahu, Allah tahu dah kehendak dia. Kehendak dia. Maka dia serah kepada Allah. Dia tidak meminta. Meminta-minta dengan sesuatu tadi. Barang yang dikehendaki mereka itu, dan adalah tuntut tiap seorang daripada mereka itu, sesuatu yang telah dipahamkan. Dia hanya meminta sesuatu perkara yang Allah dah pahamkan mereka. Baik, contohnya macam mana? Satu ketika Nabi SAW, satu ketika baginda ini, dia ini didatangi oleh satu kumpulan. Baginda bersama dengan sahabat, tiba-tiba datanglah satu golongan, satu orang bagi tahu kepada Nabi dan para sahabat. Dia kata orang-orang Mekah hari ini telah menyibukkan diri mereka bersiap-siap nak menyerang orang Madinah. Nak serang orang Madinah. Lalu Nabi SAW memberitahu kepada sahabat dengan perkataan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah.
Kata mereka ini datang satu orang beritahu cerita dia nak takut-takutkan sahabat. Lalu dia kata, kamu tahu tak orang Mekah sedang siap-siap sedia ni nak menyerang orang Madinah, nak menyerang kamu dan nak menyerang Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dia pun cerita, orang-orang Mekah ni dia punya kelengkapan perang dia hebat. Kalau itulah maknanya kalau kamu lawan dia, kamu akan binasa. Maka dicerita untuk takut-takutkan. Ingat, sahabat Nabi penuh ditakut-takutkan oleh orang-orang munafik di kota Madinah. Dia takut-takutkan. Apa mereka kata? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Cukuplah bagi kami Allah Ta'ala. Cukuplah Allah Ta'ala sebaik-baik penolong. Sebab itu jangan takut-takut. Hari ini orang sangat ditakut-takutkan. Begini bahaya, begini. Hari-kali jadi takut. Tak lewat benda. Hari-kali pergi masjid pun takut. Nak salam orang tu takut. Nak takut. Jangan bimbang. Ada Allah Ta'ala. Zikir jawapannya. Zikir jawapannya. Maka kata sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullah kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sahabat, cukuplah kamu mengatakan Allah lah jadi pembantu kita. Kemudian, berita tu benar. Orang-orang kafir nak menyerang ni. Maka siap-siap sahabat nak pergi berperang. Nak pergi berperang, mari pula orang munafik. Kabur pula. Jangan peranglah kamu. Kalah kamu. Orang-orang Mekah tu, dia punya kelengkapan dia hebat. Kamu pergi mati lah kamu kalau pergi tu. Maka dia datang sekali lagi. Maknanya ketika sahabat nak pergi ke medan perang, dia datang lagi orang-orang munafik. Cerita lagi, beri takut. Maka sahabat Nabi kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah Ta'ala kami ada Allah dan Allah sebaik-baik penolong. Jadi, lepas pada ni, para jemaah jangan duk takut-takut. Kalau para jemaah berzikir, insya-Allah Allah Ta'ala beri pertolongan. Jadi di zaman Nabi dah ada dah orang takut-takut orang Islam. Tapi tak berjaya. Orang-orang munafik nak menakutkan orang Islam Madinah, tak berjaya. Orang-orang Yahudi nak menakut-nakutkan orang Islam Madinah, tak berjaya. Apa mereka kata? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tengok adakah Nabi dan para sahabat berdoa, ya Allah ya Tuhanku binasakan orang Mekah? Tidak. Ya Allah ya Tuhanku menangkan pasukan kami? Tidak. Tapi hanya sebut hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah Ta'ala beri kemenangan kepada tentera Islam. Itu Nabi SAW. Begitulah juga dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ketika mana nak dicampakkan ke dalam api, maka datang malaikat Jibril AS. Lalu nak beri bantuan kepada Nabi Ibrahim. Ada apa-apa pertolongan? Can I have you? Boleh aku tolong kamu? Maknanya. Maka malaikat pun datang minta nak beri pertolongan kepada Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan Allah sebaik-baik penolong. Itu Nabi Ibrahim AS. Adakah Nabi Ibrahim kata, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan api ini sejuk? Tidak. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada dicampak dalam api. Adakah dia minta? Tidak. Dan Nabi Ibrahim minta apa? Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak berdoa supaya dia selamat daripada api. Tidak. Tapi apa yang berlaku? Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada api. Kemudian berlaku pada Nabi Yunus AS. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Bila Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, duduk dalam gelap dalam perut ikan. Tapi Nabi Yunus, dia tak kata, ya Allah, ya Tuhanku, keluarkan aku daripada perut ikan. Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, maha suci engkau, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Di sini kita kena faham. Maknanya betapa pentingnya mengenai kita ini memahami adab kita dengan Allah. Adab kita dengan Allah. Jadi, kalau perkara dunia, banyak zikir. Banyak zikir. Perkara akhirat, kita nak meminta, itu tidak menjadi masalah. Boleh kita memintanya. Kemudian dikatakan bahawa, apabila memohon kepada Allah Ta'ala, kena ada adab. Adab memohon kepada Allah, yang pertama, kita berdoa disebabkan. Yang pertama, kerana mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya
mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahawa yang pertama kerana mengikut perintah Allah. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Taala kerana kita meyakini akan kuasa Allah. Allah Taala itu berkuasa, meyakini sebagai kita berdoa kerana sebagai jalan bergantung dengan sifat rububiyah. Yang kedua, sebagai jalan bergantung dengan sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Dan yang ketiga, sebab apa kita berdoa juga kepada Allah? Sebab kita menyedari bahawa kita sebagai hamba Allah. Maka hamba Allah kita tahu kita lemah, kita dhaif, kita fakir, kita tiada apa-apa. Sebab tu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kerana kita tahu dah keadaan Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah antaranya kerana jalan untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingat, doa itu ibadat. Doa itu ibadat. Maka dengan sebab itu kita berdoa. Kemudian itu sebab kita berdoa. Adab kita berdoa ini, adabnya itu adalah ada 3 adab. Adab yang pertama adalah seseorang tadi ketika adab yang pertama dia panggil adab zahir. Adab zahir dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan menunjukkan bergantung dengan Allah. Maka itu dipanggil adab zahir. Kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab batin. Adab batin adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan akan hajat kita. Dalam hati kita yakin bahawa Allah mengkabulkan akan hajat kita dan Allah memberi yang terbaik untuk kita. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, adab itu yang ketiga ini berkaitan zahir dan batin. Apa dia? Seperti maknanya mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan, kemudian berdoa dengan kalimah-kalimah yang baik, kemudian berdoa dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa kehambaan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap ke arah kiblat dan seumpamanya. Banyak itu ada adab itu. Tapi yang besarnya kita ini, yang tadi kita dalam hati kita yakin dengan Allah Ta'ala, dan yang kedua kita ini melaksanakan ataupun sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan berdoa kepada Allah Ta'ala ini pastikan jangan ada didorongi oleh nafsu. Didorongi oleh nafsu ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika mana kita berdoa tadi, hendaklah kita menyerah diri kepada Allah setelah kita berdoa. Maka dengan di sini, agar doa kita ini menjadi kabul, Allah Ta'ala menerima doa kita, maka kita yakin dengan Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala itu maha baik, dia akan sentiasa menolong akan hamba-hambanya. Baik, sikit lagi. Dan dikatakan bahawa itu para Nabi, para Rasul, mereka itu tak banyak berdoa. Bahkan mereka banyak mengingati Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tunaikan akan hajat-hajat mereka. Tidakkah engkau lihat kepada Sayyidina Ibrahim AS tak kala diketahuinya bahawa murad Allah, kehendak Allah Ta'ala daripadanya menyerahkan diri di dalam hal balanya, hal ujiannya. Allah Ta'ala perintah pada Nabi Ibrahim. Dan jatuhnya dalam api ujian dia, dan datang Jibril kepadanya dan kata Jibril, adakah bagimu hajat? Alaka hajatan, kata malaikat pada Nabi Ibrahim ketika mana Nabi Ibrahim nak dicampakkan dalam api, adakah kamu ada hajat? Maka katanya Nabi Ibrahim, dan kata Jibril, pinta olehmu akan Allah Ta'ala. Kalau kamu ada hajat, minta dengan Allah Ta'ala.
Lalu kata Nabi Ibrahim AS, adapun kepadamu maka tiada ada hajatku. Ketika tu Nabi Ibrahim nak dicampakkan dalam api. Lalu malaikat Jibril kata, kamu ada hajat ke? Katanya Nabi Ibrahim, kalau dengan kamu aku tak ada hajat. Tidak ada hajat dengan kamu. Maknanya Nabi Ibrahim nak dicampak dalam api dah. Datang malaikat Jibril, Nabi Ibrahim masih tidak mahu minta hajat dengan malaikat Jibril AS. Adapun kepada Allah, dia kata, maka ada hajatku. Kalaulah dengan Allah aku berhajat, kata Nabi Ibrahim. Maka kata Jibril, pinta olehmu akan Allah. Kalau gitu meminta, maka katanya telah memadailah padaku daripada pintaku tahunya pada halku. Katanya malaikat Jibril, memintalah dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, Allah dah tahu dah hajat keperluan aku. Selepas daripada itu, bila kata Nabi Ibrahim, Allah dah tahu dah hajat aku, maka Nabi Ibrahim pun tidak meminta agar diselamatkan, Allah selamatkan. Allah Ta'ala kata pada api, Kulna ya narukuni baudan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim AS. Ini contoh. Maka kepada lisan halnya AS, maka dia berdoa, tapi berdoa lisanul hal. Menunjuk kepada bukti bahawa perbuatannya itu benar-benar berhajat kepada Allah. Maka aku telah menyerahkan kepada Allah Ta'ala, maka betapa aku iktiraf kepadanya. Maka katanya Nabi Ibrahim, dah aku serah diri pada Allah. Mana mungkin aku nak menentang Allah. Berpaling daripada Allah. Maka dia serah kepada Allah. Kerana dia tahu Allah Ta'ala itu benar-benar mengetahui akan hajatnya. Maka adalah Nabi SAW tak kala dipilihkannya antara ada ia Nabi Malik ataupun Nabi Fakir. Ketika mana Allah Ta'ala beri pilihan kepada Nabi kita Muhammad SAW, mu jadi Nabi dan kamu jadi raja. Nabi Malik jadi Nabi dan raja. Ataupun mu jadi Nabi mu fakir. Mana mu nak? Kalau orang tanya, Ustaz diberi ilmu dan kaya ataupun Ustaz diberi ilmu dan miskin? Mana Ustaz nak? Maka jawapannya jelas. Dapat tahu lalu dah. Nak ilmu dan kaya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW diberi pilihan. Wahai Muhammad, Allah memberi kepada kamu pilihan. Mu jadi Nabi dan mu jadi kaya, mu jadi raja, ataupun mu jadi Nabi, mu jadi orang fakir. Pilih mana satu kamu nak. Allah Ta'ala bagi pilihan. Maka dipilihnya fakir. Pilih jadi Nabi dan fakir kerana tawaduk bagi Allah. Kerana tunduk dia kepada Allah. Maka apabila hasil bagi seorang mereka itu bala, satu ujian ataupun cubaan, nescaya dianugerahkan Allah Ta'ala akan dia sebaik-baik adab. Bila satu orang tadi, bila mana Allah Ta'ala timpa dia bala, ujian, tiba-tiba Allah Ta'ala beri adab pada dia. Lebih-lebih lagi adab kepada Allah Ta'ala. Maka tiada menzahirkan mereka itu daripadanya, melainkan barang yang muafakat dengannya iradatul haq. Jadi, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kepada dia adab dia dengan Allah. Itulah kehendak Allah. Kita kalau diberi ujian apa-apa, kita kena adab dengan Allah. Ada akhlak dengan Allah Ta'ala. Itulah kehendaki. Jadi di antara adab dengan Allah, bergantung minta dengan Allah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan murad Allah Ta'ala daripada segala hamba itu, maka yang dikehendaki yang daripada kita sebagai hamba tadi, menzahirkan hajat. Serta melazimkan iktiraf. Kita hajat, tetapi kita melazimkan iktiraf. Iktiraf ni sangat-sangat bergantung dengan Allah. Sangat-sangat bergantung dengan Allah. Dan yang demikian itu cabang makrifat. Itulah cabang kita nak mengenal Allah. Kerana bahawasanya barang siapa mengetahui akan dia, yakni akan Allah Ta'ala, nescaya lazimlah pintunya dan berkendak kepadanya. Dan barang siapa yang berkendak kepadanya, nescaya lazimlah iktiraf. Kalau kamu nak kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala ini
maknanya mengasihi kamu, lazimlah kamu duduk di pintu Allah. Lazimlah kamu tunjuk kamu benar-benar berhajat kepada Allah. Lazimlah kamu bergantung dengan Allah Ta'ala. Inilah makam yang terlebih memberi manfaat bagi orang yang salik. Bergantung dengan Allah Ta'ala. Dan jikalau ada engkau daripada orang yang ahli suluk, orang yang nak berjalan kepada Allah, maka lazimkan olehmu yang demikian itu. Maka kamu serah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi serah macam mana ni? Tak payah makan obat ke? Tak, makanlah obat. Kemudian berdoa pada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan macam itu kita begini. Ini saya nak bagi satu petua saja. Kalau katakan orang selalu tanya, tadi pun ada tanya, macam mana Ustaz? Boleh tak kita nak ambil vaksin ataupun tidak? Tapi saya kena ambil kata. Kalau kena ambil begini. Ketika mana kita ini nak cocok, kalau kita takut mudarat, kita baca doa. Antara doanya kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dan kita berdoa pada Allah, moga-moga kalau ada mudarat, tidak mudarat. Tapi kalau ia memberi manfaat, alhamdulillah. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Sayyidina Khalid Al-Walid, ketika mana beliau minum racun, beliau makan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ataupun kaedah yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 10 kali, kemudian membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nak baca 10 kali pun tak apa, ataupun 3 kali. Tapi Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah tu kena baca 10 kali. Bacalah 3 kali. Lepas tu tawakal ala Allah. InsyaAllah selamat. InsyaAllah selamat. Tidak ada kesan-kesan. Ataupun boleh jadi memberi manfaat. Boleh jadi memberi manfaat. Sebab itu kita pergantungan kita kepada Allah. Usaha tetap usaha. Tapi pergantungan dengan Allah. Dan minta dengan Allah Ta'ala. Maknanya. Apabila kita meminta. Dan kita menyerahkan kepada Allah. Allah memberi yang terbaik daripada apa yang kita minta. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. Alhamdulillah, setelah 2 hari kita berhenti. Dan insya-Allah dengan izin Allah mungkin kita akan sambung pula malam besok insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.